أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Apa khabar ibu ayah sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ucapan terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan kepada pengerusi Surau An-Nur Bandar Seremban Selatan Fasa 2A atas inisiatif beliau dan orang yang bertanggungjawab tersebarnya rakaman tazkirah ini. Syukur kepada Allah, Allah memilih kita semua pada malam ini untuk kita bersama-sama mengisi ruang waktu di antara selepas solat tarawih dan selepas solat sunat witir, sambil-sambil kita minum malam, kita mulai kita dengar perkongsian ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sedang penonton ibu ayah sekalian, malam ini malam yang ke-27 Ramadan. Saya ulang, malam ini malam ke-27 Ramadan. Apa artinya? Artinya kita sudah berada betul-betul hampir ke selekoh terakhir Ramadan bagi tahun 2020 ataupun 1441 Hijrah. Makna kata dah banyak dah lepas dah. Dah 26 hari dah lepas dah. Dah 26 kali kita berbuka puasa. Benda yang dah lepas tu tak boleh nak repeat dah ibu ayah, adik-adik tak boleh repeat dah. Kita nak baiki balik tarawih semalam pun tak dapat dah. Jadi hari ini kita dah masuk malam ke-27. Kalaulah kita ini orang yang bersungguh-sungguh untuk hidupkan Ramadannya sejak di awal lagi, memang dia beruntung. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Tetapi jika kita mensia-siakan sejak daripada awal Ramadan lagi, kita berpuasa, kita berbuka, tetapi kita ikut nafsu kita, semua kita nak makan, sampaikan solat kita tertinggal, sampaikan solat tak nak jaga, sampaikan awal Ramadan pun kita tak nak baca Quran juga, maka rugilah kita. Bahkan di situ ada yang lebih rugi lagi. Siapa? Di awalnya cantik jadualnya, dengan jaga solatnya, berjamaah solatnya, tambahkan baca Quran lagi dan sebagainya, tapi di 10 akhir Ramadan dia sia-siakan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kenapa jadi macam tu? Sebab 10 akhir Ramadan ni duk sibuk fikir baju raya, nak buat kuih raya, ada anak-anak pula sibuk, orang kata apa, nak pergi bermain mercun dah kat luar dan sebagainya. Ops, sekarang PKP kan? Mana yang duk taman terasa PKP-nya, tapi yang tinggal di kampung, yang berada di kampung, saya rasa mereka kurang sedikit menjaga ataupun mengikut perintah ini. Taman dijaga, tapi di kampung jarang. Bahkan di kampung ada anak-anak yang duk bebas keluar naik motor siang, malam dan sebagainya. Ibu ayah tak kawal mereka, keluar pula tak pakai mask muka dan sebagainya. Kenapa jadi macam itu? Allahu Akbar. Padahal tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita sekarang ni berada dalam PKP, PKPB bersyarat. Allah izinkan kita, Allah takdirkan Ramadan tahun ini kita berkampung di rumah. Kita bukan terperap dekat rumah, tidak, tapi kita buat amal ibadat puasa daripada awal itu hari, tarawih dan sebagainya, berada di rumah. Apa artinya tuan-puan? Allah nak kita perbaiki amal ibadat kita. Allah nak perbaiki amal ibadat kita. Sebab saya yakin dan percaya
ibu ayah yang sedang menonton video ini, bila cerita bab 10 akhir Ramadan ni, semua tahu dah. Semua dah sedia maklum dah. Semua tahu dah nak buat apa selamat akhir ni, nak buat macam mana dan sebagainya. Cuma saya nak tanya, sedar ke tak sedar? Ada tak kita beritahu pada anak-anak kita tentang apa perlu kita buat dan sebagainya? Kita ayah, kita mak, kita tahulah, kita tak masalah. Bahkan saya rasa pun tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kita sendiri sebagai ibu, sebagai ayah, saya yakin dan percaya kita dah susun jadual kita dah. Tapi anak-anak jangan diabaikan. Allahu Akbar. Dalam perintah PKPB ini, walaupun baru dikeluarkan maklumat, kita dah boleh solat di masjid, surau dan sebagainya, tuan-puan, teruskanlah bimbing ahli keluarga tu. Ayah-ayah, teruskan bimbing isteri, teruskan jadi imam pada anak-anak dekat rumah. Pastikan mereka tak tinggal solat tarawih sampai kepada malam ini, 7 Ramadan. Kenapa? Kerana kita lihat, tuan-puan, jangan lepaskan di 10 akhir Ramadan ni. Sebab apa? Kita tahu ada banyak keistimewaan yang Allah janjikan untuk diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu banyak ganjarannya, lalu banyak kemuliaannya. Kita dah bincang dah dalam 2 episod yang lalu berkaitan tentang rahsia dan juga memburu malam Al-Qadar. Jadi malam ni, malam 27, ada kata para alim ulama, jangan tinggalkan amalan pada malam ini. Sebab apa? Mari kita lihat. Kita sama-sama. Sebab apa, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian? Ramadan, kita tahu bila masuk je hujungnya akhir Ramadan ini, antaranya istimewaan tersebut ada satu perkara yang dengan perkara ini dia merupakan sebagai bakal penyebabnya ramai umat Nabi Muhammad SAW berada dalam syurga. Dengan sebab musabab satu perkara ini, dalam syurga tu lebih daripada separuh umat siapa? Umat Nabi SAW. Apabila baginda Nabi SAW bercerita dengan para sahabat berkaitan tentang seorang pemuda Bani Israel yang bernama Syam'un. Boleh lihat cerita ni, boleh baca kisah ni dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan dan susunan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu. Dalam tu dia cerita panjang lebar tentang Syam'un ni. Saya pendekkan apa yang berlaku pada beliau. Syam'un ni dia seorang pemuda Islam yang duk struggle berjihad. Dia sentiasa memakai baju besinya dan sentiasa angkat pedangnya. Dan pedang tu diangkat, tidak angkat, bukan angkat biasa, tidak, tapi diangkat untuk berperang. Dia angkat untuk pergi berjihad. Dan dikhabarkan Syam'un ni, dia angkat pedang dia tak lepaskan pedang dia selama 1000 bulan. Berapa lama? 1000 bulan. Sampaikan peluh dekat tengkuk kuda dia tak sempat kering pun. Sentiasa dia akan keluar pergi berjuang, berjihad dan sebagainya. 1000 bulan bukan satu tempoh yang pendek. Bila kita bundarkan dalam setahun, mencecah 83 tahun lebih. Bercerita macam sebagainya. Dan bila mana para sahabat dengar kisah ini, mereka ada yang aju pada Nabi, ya Rasulullah, kami cemburu ya Rasulullah. Kami cemburu sangat. Untunglah Bani Israel tersebut yang umur mereka panjang sampai ribuan tahun. Dahlah mereka umur panjang, mereka pula badan gagah perkasa. Mereka umur panjang, dapat buat amal lama-lama, dapat panjang lama dan sebagainya. Gagah perkasa, mereka dapat untuk ada semangat, ada kekuatan untuk beribadat macam-macam dan sebagainya. Berbanding kami ni ya Rasulullah, kami ni badan kecil, comel-comel. Umur pula mungkin tak panjang mereka kata. Bahkan mereka tahu Nabi sebut umur umat Nabi Muhammad ni 60 wa 70.
sekitar 60 ke 70 tahun saja, sangat pendek. Berbanding mereka itu, ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Ya. Kita lihat dalam Al-Quran contohnya, ya, di mana Allah gambarkan baginda Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sahaja kepada umatnya selama 950 tahun. Kehidupan tak tahu berapa umur dia hidup, tapi dia berdakwah saja pada umatnya, bersama dengan umatnya selama 950 tahun. Artinya umur Nabi Nuh lebih 1000 tahun. Lebih 1000 tahun. Memang umur ni, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Itu sebab mereka, sahabat dia mengadu pada, ya Rasulullah, kami sedih, ya Rasulullah, kami sedih. Kami ni tak besar, kita lah kita, umat Nabi Muhammad. Yang hari ini tahu umat kita ni, akan kita semakin hari semakin kecil. Semakin hari semakin kecil. Kalau badan dah besar, tak kecilkan lagi. Sebab apa? Kononnya nak bagi nampak cantik dan sebagainya. Sebagai betul, itu cantik dan sebagainya, betul. Tapi kita niatkan untuk mudah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka cemburu. Tengok besarnya, gagah perkasanya Bani Israel ini. Dapat buat ibadat macam dan sebagainya. Tapi kita ni macam mana, ya Rasulullah? Kalau katalah tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, kalau katalah umur kita 60-70 tahun tu, Nabi sebut tu Sitin Wasabi'in tu. Kalau katalah kita ni start daripada umur kita, tak tahulah kita umur 10 tahun dan sebagainya, kita duk pulun sungguh-sungguh sampai kita nak mati. Kita siang malam beribadat, buat itu, buat ini, istiqomah macam-macam dan sebagainya. Tuan-tuan, tak dapat nak lawan mereka yang hidup 1000 tahun tu, tak dapat lawan. Hatta 10% pun tak sampai. Sebab apa? Jauh beza, tuan-tuan, jauh beza. Jauh beza sangat. Katalah hidup kita 60 tahun, ya. Kita start sungguh-sungguh amal ibadat ketika umur mungkin kata ambil 10 tahun lah, 10 tahun. Dia betul-betul ayah dia didik dan sebagainya. Kita je 50 tahun dia bersungguh-sungguh untuk buat amal ibadat sampai dia mati. 50 tahun. Nak bandingkan orang tu 1000 tahun, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, tak sampai 10%. Apa yang berlaku? Allahu Akbar. Namun begitu, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana perkara ini berlaku, tuan-puan, Nabi cakap, walaupun umur kita ni, umur kamu semua, umat aku, kata Nabi SAW, umur pendek, umur tak panjang mana pun, umur yang tak berapa panjang, tapi ketahuilah, kata Nabi, di syurga nanti lebih daripada separuh. Separuh 1/2. Nabi kata lebih daripada separuh yang berada dekat syurga itu adalah umat aku, kata Nabi. Allahu Akbar. Kita nak kita ni umat Nabi Muhammad, tuan-puan, kita juga antara orang yang Nabi sebut kita berada di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak kita berada di tempat lain, kita nak kita berada di syurga. Lalu kata Nabi, ketahuilah, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ada hadiahkan untuk kamu semua, untuk aku dan juga umat-umat aku, kata Nabi, dengan satu keistimewaan yang dipanggil sebagai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lalu Nabi bacakan surah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Bila sahabat dengar, ya Allah, seronoknya, kembali ceria muka mereka. Dan tadi dah murung, diam, sedih. Bila Nabi sebut Lailatul Qadri khairum min alf syahr, mereka senyum, ya Allah. Sebab Nabi Allah gambarkan ayat tersebut, malam Al-Qadar itu khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik. Bayangkanlah, tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, bayangkan, tak tergambar dengan akal kita, tuan-puan, dapat ke hidup 83 tahun. 1000 bulan ibarat 83 tahun lebih. Kalau kata 1000 bulan, sekitar 83 tahun lebih. Kita nak beramal ibadat macam tu. Kalau kata kita umur 83 tahun pun sekarang ni, bukan kita start solat umur setahun, tak ada. Hatta kadang-kadang umur 5 tahun pun tak solat lagi, kan? Ada yang umur 10 tahun pun tak solat lagi, ada. Jadi berapa tahun kita beramal ibadat? Sebab itu Nabi letakkan beberapa syarat. Syarat
adanya qadar tersebut apa dia? Yang pertama, malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar itu dia mesti berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan kita masuk Ramadan dah ni tuan-puan. Tak nak hujung Ramadan pun dah. Kita sedar tak kita pada Ramadan ni? Ada orang kata sedar Ustaz, sedar. Puasa tak puasa? Tak solat ke? Alah Ustaz, dia kata solat ni bulan-bulan lain pun ada solat. Tapi puasa Ramadan je kita puasa lah Ustaz. Solat tak apa. Nanti bulan habis Ramadan boleh solat dah, tak masalah. Ada buat macam tu. Kan? Sebab dipikir hanya untuk puasa saja. Sebab kadang-kadang dulu sebelum PKP, ada orang yang lepas berbuka puasa, saya pun nak pergi masjid sebab apa? Dia nak tarawih. Tapi bila sampai ke masjid, isyak dia lepak-lepak lagi. Kawan dia kata, jom solat isyak. Relax lah. Aku datang sebab nak tarawih, bukan nak isyak pun. Nampak tak? Dia ambil benda yang tak ada berlaku pada bulan sebelum-sebelumnya. Setakat solat dia kata bulan lain ada. Tapi puasa lah tahun ni, bulan tak ada. Puasa lah. Solat pula dia kata isyak, bulan-bulan lain pun ada isyak. Tarawih tak ada, dia kata tak nak tarawih lah. Dia buat macam tu pula. Dia buat sesuka hati dia je. Macam dia anggap, tak mau cakap ibu ayah sekalian, macam dia anggap Allah tu makcik dia, saudara dia, jiran dia. Dia tak fikir pun apa berasal Allah SWT. Dia anggap macam tu je. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab Nabi sebut syarat pertama berlakunya malam Al-Qadar tu mesti pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi hidupkanlah start daripada awal Ramadan itu hari. Kita jaga puasa kita, kita jaga solat fardu kita, dan kita tak tinggal untuk solat-solat tarawih berjamaah bersama dengan isteri dan juga anak-anak. Nampak tak hikmah dekat sini tuan-puan? Kalau sebelum-sebelum ni, tahun-tahun sebelum ni, ayah pergi masjid solat tarawih, anak-anak terbungkang dekat rumah. Ayah rajin pergi masjid, pergi surau. Tapi isteri dan anak-anak, isteri duduk layan kerana anak-anak, layan sana sini sebagainya, duduk berperang dengan anak dekat rumah dan sebagainya. Anak-anak yang besar pula terbungkang, yang anak yang agak aktif sikit kat luar main mercun dan sebagainya. Ayah elok kat masjid buat amal ibadat, anak dia tak apa, biarlah. Tapi hikmah Allah nak minta kita di ibu bapa, didik anak-anak sungguh-sungguh untuk bangunkan keluarga yang hebat. Allah kurung kita dekat rumah. Tak pernah kita terfikir pun sekarang ini adalah COVID-19. Tak terfikir pun. Dan tak pernah pun kita terfikir kita nak ada perintah PKP dekat rumah. Tak pernah langsung. Ada orang pernah beritahu saya, Ustaz, sepanjang 80 tahun saya hidup, Ustaz, ni first time ada perintah PKP, Ustaz. Apa tanda ni? Dari saya cakap, Wallahualam. Mungkin Allah nak didik kita semua. Mungkin barangkali kita dah terlalu leka dah terlalu lalai dengan keduniaan ini, yang menyebabkan Allah minta kita muhasabah sama-sama dan hidupkan kembali suasana keislaman di rumah masing-masing. Tapi ada juga tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, bila mana perintah PKP ini, ada jugalah orang yang Allahu Akbar, dah elok bawa isteri solat kat rumah jemaah sama anak-anak sebagainya, duk push juga kerajaan suruh buka masjid, buka surau dan solat Jumaat dan sebagainya. Beberapa minggu dah tak solat Jumaat, dapat buka akhir Ramadan ni pun jadilah dapat nak iktikaf. Tuan-puan, jangan pentingkan diri saja puan. Kena fikirkan juga isteri anak-anak sama. Kalau kata kita beriktikaf di masjid, kita tinggalkan anak isteri kita kat rumah, mereka tak nak amal ibadat ke? Kita biarkan mereka sendiri. Sedangkan semalam saya sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, bila masuk saja 10 akhir Ramadan ini, apa dia buat? Nabi kejutkan aiqaza ahlahu, kejutkan ahli keluarganya. Nabi kejutkan Sayyidina Ali yang dah confirm syurga, kejutkan untuk amal ibadat, kejutkan Sayyidatina Fatimah untuk beramal ibadat. Kita pula duk cakap kat isteri, surah Ramadan ni abang nak iktikaf, pandailah jaga anak-anak kat rumah ya. Sahur pun tak payah fikir dah, pandai-pandai sahur kat rumah dengan anak-anak, abang sahur dekat masjid je. Kita biarkan mereka tukar kanting dekat rumah. Anak-anak pun tak bela sebagainya. Nak pergi masjid, bawalah semua pergi masjid. Kan? Sekarang berapa orang dapat pergi masjid? Ada yang kata ada masjid yang negeri yang letak 4 orang minimum. Ada kata 12 orang maksimum.
Ada kata 30 orang maksimum. Berebut tak pergi masjid, berebut. Tapi fikir anak isteri kita kat rumah. Pada saya, kita duduk kat rumah pun tak apa tuan-puan. Sebab apa? Kita hidupkan mereka dalam suasana Islam yang betul-betul. Kita nak mereka juga sama-sama dengan kita nanti masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan biarkan mereka terkapai-kapai tanpa ada haluan, tanpa ada nakhoda. Itu sebab kata Nabi, bila mana dalam Ramadan ini akan berlakunya Lailatul Qadar, carilah 10 malam yang terakhir. 10 malam yang terakhir. Nak buat apa? Paling tidak pun jagalah amal ibadat kita. Jaga amal ibadat kita. Bahkan tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, minimum kata, saya petik satu sabdaan Nabi SAW. Boleh lihat dalam Sahih Muslim nombor hadis 656. Bila masuk 10 Ramadan ini, tolong jaga solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Nabi pernah pesan, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisful lail, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullahu. Apa artinya? Barang siapa yang menunaikan solat Isyak berjamaah, umpama dia telah qiyamul lail separuh malam. Dan barang siapa yang solat subuh berjamaah, umpama dia berqiyamul lail sepanjang malam. Sebab Isyak separuh malam, subuh separuh lagi, penuhlah satu malam. Itu paling common. Kalau katalah dia buat amal ibadat tu di 10 akhir Ramadan ini, tambah pula malam tu malam Al-Qadar, Allahu Akbar, pergi jauh tuan-tuan. Bukan sekadar setahun 2 tahun pergi, tak. Langkau beza dengan kita tu 83 tahun lebih. Kan? Takkan nak biarkan macam tu saja. Takkan kita nak tunggu, tak apalah rezeki saya macam ni Ustaz, hantarlah Ustaz, tak apalah tuan-puan. Dalam bab nak timba pahala ini kena ada tamak sikit tuan-puan, kena ada loba sikit tuan-puan. Jangan kita biarkan sahaja. Itu sebab paling tidak tuan-puan, 10 akhir Ramadan ni jagalah solat Isyak berjamaah dan juga solat subuh berjamaah. Isyak dapat, kadang-kadang Isyak pun tak berjamaah, kan? Tarawih je berjamaah sama-sama. Subuh pun lepas sahur ada yang duduk ngaji, kadang-kadang lepas subuh ada yang tidur balik sebagainya. Ajaklah sama-sama berjamaah subuh. Ada kebaikan sama-sama. Hidupkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kata kita tak mampu juga. Nabi sebut tak mampu juga. Artinya bab perihal tak mampu ni bukan hanya zaman sekarang aja. Zaman sahabat mungkin barangkali ada juga yang tak larat nak hidupkan 10 malam. Apa Nabi kata? Tak apalah, cari 7 malam yang 7 malam yang terakhir tak apa, carilah, tak ada masalah. Kalau tak apa 7 malam pun, kata Nabi, carilah malam yang ganjil. Malam-malam yang ganjil berapa malam? 5 malam je. Malam 21, malam 23, malam 25, malam ni malam 27, malam 29. Cari, kau tak larat juga. Tak larat juga. Kalau kata 5 malam pun tak larat juga, nak istiqomah buat amal ibadat sungguh-sungguh ni, apa kata Nabi kata? Cukup cari 1 malam saja. Malam apa tu? Para alim ulama, bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW radhiyallahu ajma'in pun menyatakan bahawa kalau malas sangat pun nak buat amal ibadat, jangan tinggal malam 27. Jangan tinggal. Malam ni lah. Kan? Kenapa? Sebab diceritakan dalam sebuah hadis yang lain, malam Al-Qadar itu banyak berlaku pada malam 27. Antara hujah yang saya tertarik untuk kongsikan dengan tuan-puan sekalian, hujah dan pendapat daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa katanya? Dia kata surah Al-Qadar mempunyai 30 kalimah. 30 kalimah. Tuan-tuan boleh bilang. Start daripada inna, kemudian inna anzalnahu, dah 2 kan? Sampailah kepada matla'il fajr. Fajr itu kalimah yang ke-30.
Artinya daripada inna sampai fajr ada 30 kalimah. Dan kata Ibn Abbas, salamun hiya. Kalimah hiya tu, hiya tu berbalik kepada al-qadar. Sebab apa? Pada malam al-qadar tersebut sejahtera dah, aman, tenang dan sebagainya. Hiya balik kepada al-qadar. Hiya tu kalimah yang ke-27. Yang ke-27. Erti kuat menyatakan bahawa malam al-qadar berlaku pada malam 27. Kalau malas sangat nak buat daripada malam 21 itu hari, kalau tuan-tuan buat, alhamdulillah, syukur masalah. Kalau kata tuan-tuan tak buat lagi malam ni, lepas dengan tazkirah ni, jangan tinggal. Jangan tinggal untuk kita solat sunat dan sebagainya. Kalau belum tarawih lagi, cepat-cepat buat, tak masalah, boleh. Baca Quran dan sebagainya. Kan tidur sekejap dan sejam 2 jam, set jam sungguh-sungguh, bangun awal. Itu sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, sebab Allahu Akbar, teramatlah rugi tuan-tuan, teramat rugi kalau kata kita biarkan benda ni berlaku. Itu sebab saya harap sangat-sangat kalau kata ibu ayah sekalian kaki kuliah yang sebelum ni pergi ke masjid selalu surau sebagainya, saya tak heran sangat, tak masalah. Saya tahu dah mereka confirm akan buat amal ibadat dan sebagainya. Tapi anak-anak kita yang sebelum ni cengkelat istilahnya kan, tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau, time kuliah ada, tak nak dengar kuliah, balik rumah lepak dan sebagainya. Tapi disebabkan kita berada kat rumah ni, ayah pula pasang tazkirah ni dekat TV, semua kena dengar sama-sama. Allahu Akbar, kita pun dengar sama-sama. Sebaiknya, sebolehnya kena start daripada tadi. Start daripada waktu berbuka tadi, kita dah sama-sama dah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya kecewa, sedih sebenarnya. Sebab apa? Anak-anak, bukan anak tuan-tuan saya pun ada anak-anak pun tuan-tuan, saya risau juga. Waktu nak berbuka tu, mereka masih lagi leka bersama dengan gadget mereka, masih bersama dengan telefon mereka, masih bersama dengan perkara-perkara yang kata apa, yang duk lalaikan ni lah. Duduk kat meja makan ni nak berbuka, duk ambil gambar sana, duk selfie sini. Oh, hari ni kami buka sini. Oh, hari ni kami buka ni, masih mak makan ni. Duk nak berbuka tu, duk sibuk pegang telefon, duk update status, bagi tahu kita makan ni, kita berbuka ni, air ni dan sebagainya. Gangguan komen dan sebagainya. Tiba pun Allahu Akbar, Allahu azan, terus macam doa makan, doa buka puasa je. Alangkah ruginya, rugi sangat-sangat. Sebab rugi kenapa? Waktu berbuka itulah waktu antara waktu yang mustajabnya doa. Jadi ayah-ayah, mainkan peranan anda. Lagi 10 minit nak berbuka, pesan pada anak-anak, dah berhenti, tutup semua telefon, simpan semua tab, tinggalkan. Jom duduk kat meja makan. Ya, belum buka lagi. Betul. Ini waktu mustajab. Kita nak doa kepada Allah. Ajak anak-anak tahlil sekejap dulu. Lepas tu lagi 3-4 minit, angkat tangan, tadah doa kepada Allah. Minta sungguh-sungguh. Tak pandai bahasa Arab pun tak apa. Sebut saja bahasa Melayu. Jadi semua faham. Semua faham. Yang penting waktu itulah Allah tengok usaha kita. Kita nak mohon apa-apa, mohonlah, tak masalah time tu. Tapi dah bertambah dalam Ramadan ni. Kata sahabat saya, kalau kata nak minta doa pada bulan Ramadan ni, betul lah, bukan ampunkan doa sebagainya, minta ampun dosa-dosa kita sebagainya. Tapi jangan tinggal minta 2 benda ni. Tak pun, minta 2 benda cukup dah. Apa dia yang pertama? Yang pertama, minta Allah redha kepada kita. Yang pertama, kita minta kepada Allah agar redha kepada kita. Kalau Allah dah redha kepada kita, tuan-puan, apa benda yang kita buat pun insya-Allah berada di larasan yang betul. Minta. Start daripada awal Ramadan itu hari, doa. Time buka ni kita doa, minta untuk Allah redha kepada kita. Kalau lupa dah doa itu, sekarang pun boleh, tak masalah. Minta sempat lagi ni. Masih berada pada bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah sudi untuk memberikan redha-Nya kepada kita. Perkara yang kedua, mohon kepada Allah agar pilih kita ini sebagai ahli syurga Firdaus.
Mohon kepada Allah agar pilih kita ini sebagai ahli syurga Firdaus. Kalau dah kita ni ahli syurga, kita takkan tergamak nak buat jahat dah tuan-puan. Kalau kata confirm kita ini ahli syurga, alhamdulillah. Sebelum ni mungkin list nama kita dekat neraka. Tapi sebab kita doa waktu nak berbuka tu, time tu doa yang mustajab, Allah terima doa kita, gugur nama kita di neraka. Masuk ke list ahli syurga. Allahu Akbar tuan-puan. Ini yang kita nak sebenarnya. Tambah pula hari tu kita doa tu, time tu pula orang kata apa, memang malam Al-Qadar akan berlaku pada malam tersebut. Allahu Akbar. Bayangkanlah tuan-puan, bayangkanlah. Bayangkanlah besarnya pahala tersebut tuan-puan. Sebab mulakan daripada waktu berbuka tu. Jangan nak buka tu main telefon. Saya tengok kadang-kadang tuan-puan tak bercakap, kadang-kadang saya pun sedih juga apa berlaku. Tak salah bagi mereka telefon, gadget dan sebagainya. Tambah-tambahan lagi waktu PKP ni, boleh katakan terpaksa keluarkan duit lebih untuk bagi anak-anak telefon seorang satu. Sebab apa? Kat rumah dah bosan nak buat apa dah, duduk apa sebagainya. Kita bagi syarat lah, syarat. Waktu solat berhenti, jangan main telefon. Waktu ni berhenti tu, bagi syarat. Waktu nak berbuka, pukul 7 ke 10 ke, tutup telefon semua. Ni tak, dibiarkan saja. Time nak berbuka ni, atas telefon, kiri semua, atas meja makan, semua ada telefon. Sampai makan kurma, apalah apa tu, kawan buka mak, sana dah buka dah, kita belum lagi. Contoh kan. Kalau kata dalam Negeri Sembilan, di awal sikit, kita tahu, mak kami dah buka dah Negeri Sembilan. Kat Selangor tak buka lagi. Tengok makan, sedapnya makan apa tu kan. Duk buat video call dan sebagainya. Waktu yang sangat mustajab tu, waktu yang sangat barakah tu, janganlah pegang telefon. Tinggalkan terus. Tutup. Buat sementara waktu. Orang tahu dah tuan-puan, kita dekat rumah buka puasa. Dan kalau cantiknya tuan-puan, start daripada waktu berbuka tu, terus simpan telefon. Nanti lepas isyak, lepas tarawih baru buka balik. Ini tak, antara rehat kejap buka. Kadang-kadang tak masyarakat lah tuan-puan, tak masyarakat. Berlaku pada kadang-kadang, mungkin kita mungkin tak ada lakut, tapi mungkin barangkali pernah berlaku tuan-puan. Contoh macam mana tuan-puan, lepas kita berbuka puasa, kita solat maghrib, kalau boleh berjemaah lah, berjemaah. Jangan kita duduk seorang duduk makan, seorang duduk solat. Tak apa. Kalau kata dah planning nak solat pukul 8, solat pukul 8 jemaah sama-sama. Boleh bincang kan, benda boleh bincang. Nak solat jemaah 7.45, sama-sama 7.45, boleh bincang. Jangan kita, kau nak makan kan makan luar, nak solat lah, aku pergi solat tu tak apa. Kan kita dah solat, kita sama makan balik. Jangan. Biar maghrib pun berjemaah sama-sama. Bayangkanlah malam tu malam Al-Qadar tuan-puan, dapat pahala tak? Dapat 4 kali ganda. Tu sebab jangan tinggalkan berjemaah ni. Lepas habis maghrib, ada waktu sikit, buka Quran, baca sama-sama. Ni tak pun, buka telefon balik, main telefon, dan. Kalau buka telefon cukup Quran, tak masalah tuan-puan. Kalau buka telefon, baca Al-Quran, okey, tak masalah. Masalah dia sekarang buka telefon, bukan buka Quran. Buka telefon, pergi update status, selfie, hari ni pakai baju warna sekian. Hari ni telekuk warna sekian-sekian. Hari ni macam ni cantik tak? Macam-macam kita update. Kan? Duk kita nak ada Allah pun kita update juga tuan-puan. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Kita tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, kita nak amal kita diterima. Tapi macam tu kadang-kadang kita seolah-olah macam kita memanglah niat tu baik nak dakwah pada orang, tapi takut-takut hati ni payah nak jaga sebenarnya. Sampai nak solat pun update dekat status sebagainya. Sekejap lagi nak tarawih ni. Awak tarawih kat mana? Tarawih ke? Tanya macam-macam sebagainya kan. Antara lepas solat maghrib satu, Quran sebagainya, solat isyak, pastikan kita berjemaah sama-sama. Tadi sebut hadis tadi dah. Waktu antara nak isyak pun, ataupun waktu antara lepas isyak nak tarawih pun, buatlah solat-solat ba'diyah dan sebagainya. Sebab apa? Kalaulah malam 7 ni, kalau malam tersebut malam Al-Qadar, kan keadaan pahala ni kan lagi banyak kan, untung itu kan. Buatlah sesekali pun tak masalah. Tu tarawih jangan tinggal. Tarawih jangan tinggal. Ini kadang-kadang malam lain tu okey, cantik dah. Sampai 10 akhir ini tak sempat nak tarawih. Sebab apa? Duk ngecat rumah. Duk mengecat rumah. Sanggup tak nak solat tarawih sebab nak ngecat rumah.
takut tak sempat siap. Ada yang sibuk buat kerja lain dan sebagainya, duduk kat dapur buat kuih, tak nak tarawih. Tuan-puan, paling kurang 8 rakaat je tuan-puan, tak banyak pun, tak lama pun, 8 rakaat sekejap je. Tak sampai setengah jam pun selesai dah tarawih kita 8 rakaat. Kalau kata malam tu malam Al-Qadar, kan pahala tu lipat kali ganda, kan jauh pergi jauh beza dia tu. Janganlah kita biarkan macam tu saja. Lepas tarawih, buatlah solat sunat witir. Tuan-puan muslimin dan muslimat sekalian, untuk Ramadan, witirnya disunatkan berjamaah. Untuk Ramadan saja. Waktu-waktu bulan yang lain, witir sunat bersendirian. Tapi untuk Ramadan, witirnya sunat berjamaah, buat sama-sama. Kalau kata suami jadi imam, suami buat witir sama-sama. Kalau anak jadi imam, anaklah lead jadi imam untuk witir dan sebagainya. Jangan dibiarkan begitu. Kadang-kadang kita ni sebab dah terlampau gila sangat dengan gadget telefon ni, waktu antara 2 rakaat tarawih pun duk pegang telefon lagi. Sekejap update. Kejap. Kami selesai dah 2 rakaat, awak dah apa dah? Sibuk tanya orang dan sebagainya. Tinggalkanlah. Sebab kita nak penuhkan ruang kehidupan kita dengan amal ibadat sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Jangan biarkan benda ni berlaku. Allahu Akbar tuan-tuan. Selesai tu dapat baca Quran sama-sama tuan-tuan, baca Quran. Sebab apa tuan-puan? Sebab malam Al-Qadar lah. Malam ni malam 7 ni. Jangan tinggalkan. Hidupkan. Kalau dapat malam ni tak tidur pun lagi bagus lah tuan-puan. Tak tidur pun lagi bagus lah. Kalau kata tidur kan tidur lah, tahajud kan. Tidur sekejap pun tak apalah. Tidur duduk kejap, terlelap, bangun kejap tak apa. Lepas tu nak tahajud terpulang tuan-puan lah. Tahajud tu nak mulakan apa terpulang. Saya nak cakap, tak nak kata wajib ke dia tak ya. Terpulang masing-masing. Tuan-puan nak mulakan dengan solat wuduk ke, nak mulakan dengan taubat ke, nak mulakan dengan tahajud ke, terpulang masing-masing. Jadi buatlah amal ibadat. Yang penting malam Al-Qadar tuan-tuan hidupkan sungguh-sungguh. Sebab kita nakkan garap, nakkan qadar tu untuk kita dapatnya. Sebab apa? Ganjaran pahala berkali ganda tuan-puan. Bayangkanlah kalau kata kita istiqamah daripada dulu, kita dah 50 kali dapat Al-Qadar. Bayangkan tuan-puan, berapa amal ibadat kita? Lebih 300 tahun dah tuan-puan, lebih 400 tahun dah. Itu sebab bayangkanlah sungguh-sungguh, antara waktu yang sangat istimewa ini bahkan menjadi kecemburuan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Hebatnya umat Nabi Muhammad ni, umur dalam pendek, kecil-kecil dan sebagainya. Buat sikit je tapi pahalanya Masya Allah berlipat kali ganda. Buat sikit je tapi lipat ganda Masya Allah. Bayangkanlah tuan-puan, solat aja pun, solat aja pun nak solat dah. Solat 2 rakaat, tapi ibarat pahalanya tu melebihi 1000 bulan. Syama'un tadi angkat pedang berjihad 1000 bulan tu dapat pahala. Kita angkat takbir dia Allahu Akbar 2 rakaat, pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Tak nak ke? Sebab tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, saya harap sungguh-sungguh kita kena sedar sungguh-sungguh. Tolong ibu ayah sekalian, dalam tempoh beberapa hari ini, tolonglah kita pesan pada anak-anak kita, supaya kita juga nak anak-anak kita masuk syurga Allah SWT. Kita tak nak sebabkan mereka kita pun terseret dengan kaki neraka, tak nak. Kita nak mereka syurga juga. Pesan pada mereka sungguh-sungguh, kurangkan sedikit pegang telefon. Peganglah Al-Quran di saat ini. Sebab apa? Sebab saat inilah yang Allah pandang kita dengan kemuliaan. Kita nak Allah pandang kita dengan redha-Nya, untuk kebaikan dan sebagainya. Mudah-mudahan sebab perkara ini yang melayakkan kita untuk berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boya sekalian, adik-adik semua, anda mampu mengubahnya. Jadi usahakanlah, buat yang terbaik. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan malam ini 27 Ramadan, kita mengharapkan agar Lailatul Qadar kita dapat terima, dan kita termasuk dalam hamba Allah Taala yang direzekikan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, dan direzekikan untuk hidupkan Lailatul Qadar tersebut dengan amal ibadat yang Allah redai, dengan solatnya, dengan baca Qurannya, dengan zikirnya, apa sahaja. Yang penting kita hidupkan malam Al-Qadar dengan perkara yang bermanfaat,
dengan perkara yang berfaedah, dengan perkara yang Allah redai. Cukup perkongsian pada malam ini. Saya doakan akan sama-sama kita dapat juga malam pada insya-Allah, mudah-mudahan doa sama-sama kepada Allah Taala. Doa apa Ustaz? Doa lah apa pun tak masalah. Kalau kata hafal doa tu, hafal doa yang khusus. Apa dia? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh, tak masalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cukup. Minta ampun kepada Allah. Kau tak hafal sangat pun tak apa, istighfar pun boleh dah tuan-puan, tak masalah. Melayu pun tak apa, boleh, tak masalah. Yang penting mintalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Al-Qadar, untuk Allah ampunkan segala dosa kita, insya-Allah. Jadi cukup perkongsian pada malam ini. Jadi kita jumpa lagi akan datang insya-Allah. Teruskan beramal ibadat, jangan leka, jangan lalai. Teruskan tingkatkan amal kita. Mudah-mudahan dengan amal inilah sebagai penyebab untuk ataupun syarat layaknya kita dimasuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.